Minggu baru dalam kapsul Imam Muda. Yang akan meninggalkan pentas kita pada malam ini ialah Imam Muda Umar. Imam Muda Nasir. Walaupun di Imam Muda saya sudah terhenti sampai di sini, tapi sebenarnya medan yang sebenarnya adalah di luar sana. Dalam medan ini, saya ditamatkan perjalanan dan bermulanya perjalanan baru saya, kumpulan Asy-Syabab yang jadi kumpulan yang setiap minggu, masuk minggu ini minggu kedua menjadi kumpulan yang gagal. Saya rasa mungkin saya menyumbang kepada kegagalan itu. Puncak utama sebenarnya pada diri saya sendiri karena kurang fokus mungkin, ditambah lagi ilmu yang masih sedikit. Jadi untuk menandingi yang 9 itu memang harus perlu waktu yang lebih panjang lagi. Kekurangan saya dari sudut ujian tahriri, ujian bertulis yang dia orang kata apa, memerlukan jawapan-jawapan yang berserta dengan dalil-dalil, hujah-hujah. Saya ada buat dalil, ada beri hujah, tapi tak semantap yang 9 yang lain. Nada dan dakwah, itu satu konsep yang ingin saya terapkan di luar nanti, bahwa saya ingin berdakwah dengan bait-bait, dengan lagu-lagu nasyid atau yang lebih dari konsep, bukan hanya sekedar berbicara, tapi menyentuh kepada si pendengar. Saya masih ada lagi mereka untuk membantu saya, memberi galakan, memberi dorongan, sokongan penuh, yang mana sebelum ni pun mereka beri dorongan itu. Dan banyak lagi benda yang saya akan belajar, saya akan ambil pada mereka. Begitu juga dengan mursyid-mursyid kita, mudir. Saya akan banyak lagi belajar dengan dia supaya lepas 3 bulan ni, lepas semua Imam Muda keluar, saya pun sama-sama bersedia, sama level dengan mereka insya-Allah. Inilah dia saat-saat terakhir tamatnya perjalanan Imam Muda Omar daripada Majlis Sukan Negara. Ini sedikit mengenai apa yang saya telah lalui. Sebenarnya ini adalah pengalaman yang paling susah untuk saya lupakan lah. Omar ni saya kenal sebenarnya sejak bootcamp lagi. Masa bootcamp dekat Uluyam tu saya dah kenal dia. Sampai lah ni, kebetulan. Tak tahu nak kata kebetulan ataupun memang ketentuan Allah. Memang kami duduk sebilik, sebelah katil. Imam Muda Naim, yang bila dia tengok saya termenung panjang, dia akan datang dan tanya, ni ada masalah ke, apa benda ke. Awal kemasukan di sini dia agak muram, agak menyendiri. Seketika waktu kadang-kadang kita nampak dia muram, dia macam berfikir sesuatu. Akhirnya dia bercerita tentang masalah keluarga dia. Sering juga mengungkit atau orang kata membangkitkan isu yang dia ni bukan latar belakang agama, dan sebab itu dia sangat-sangat merendah diri. Dia banyak juga bantu saya, banyak bagi nasihat, bagi dorongan. Begitu juga dengan Abang Jabbar, sejak kami bertukar bilik, dibahagi antara kumpulan Syabab dengan Rijal. Umar ni dia ada sesuatu, dia ada kelebihan dia, tapi saya sendiri secara peribadi saya nyatakan yang dia ni menyimpan kelebihan tu. Akhir-akhir ni, selepas 3-4 minggu ni baru dia cuba nak serlahkan. Yang paling saya tak boleh lupakan tu lawan pedang lah. Berjumpa dengan gelandangan, itu pun satu benda yang kalaulah saya ni tak dipilih masuk Imam Muda ni, saya takkan, orang kata apa, takkan menceburi, takkan melalui benda-benda itu semua. Dan yang paling saya tak boleh lupakan ada satu, di mana saya diberi peluang untuk menyuap dengan tangan saya sendiri budak kecil yang berumur dalam 3 ke 4 tahun macam tu, dia HIV positif. Teringat saya dengan surat ni. Ini surat tawaran pertama saya untuk memasuki Imam Muda. Tapi kali ini dari 10 Imam Muda saya pertama sekali tersingkir. Waktu mula diisytiharkan yang Nasir keluar daripada kumpulan kami, tersingkir. Sebenarnya waktu tu hati saya pun sebab juga. Ya, alhamdulillah lah. Walaupun pertama tersingkir, tapi ini satu hal yang paling indah. Saya tengok dia seorang yang pendiam. Pada asal dia seorang pendiam. Jadi saya cuba dekat dengan dia. Rupanya dia ni sebenarnya seorang yang bukan pendiam tapi periang sebenarnya. Tu waktu mula-mula dia dapat masuk Imam Muda, terpilih sebagai 10 tu, saya tengok dia dapat sujud. Jadi bila tengok daripada reaksi dia tu, nampak macam dia ni seorang yang
hati dia lembut. Seorang yang sentimental. Contohnya dia mudah terasa, kalau kita semua boleh tengoklah sendiri macam mana bila dia dapat satu berita yang baik waktu saya dalam kumpulan biru, waktu dia terpilih di antara orang yang layak ke 10 finalis tu, dia sampai menangis, sujud dan sebagainya. Kadang-kadang bila, dan dia sendiri dalam tugasan kadang berdoa sampai boleh menangiskan orang, dia boleh menjiwai suasana tu dan dia boleh memahami seseorang tu berdasarkan kepada perasaan. Pengalaman jumpa dengan kanak-kanak, dengan ibu tunggal, jumpa gelandangan dan semua itu jadi pelajaran untuk saya, dan untuk kedepannya saya akan ambil ilmu itu dan saya akan aplikasikan, saya akan terapkan di luar nanti, di medan yang sebenarnya. Memang satu kehilangan yang besar lah. Jadi mungkin lepas habis ni dia balik ke Indonesia ataupun dia duduk ke Malaysia, mana satu pun dia boleh pergi jauh memang. Banyaklah sebenarnya kelebihan yang ada pada Nasir selain pada dia ni. Sebenarnya bila baru ni kami dapat tugasan anak-anak, jadi saya tengok dia yang paling pandai untuk menceriakan suasana berbanding kami kumpulan Rijal lah. Saya tengok kat situ ada kehebatan di sudut praktikal dia. Saya akan menetap di sini dulu sebab saya masih ada tugasan yang saya datang ke sini kan mengajar. Jadi sekolah yang tempat saya mengajar itu mungkin masih memerlukan saya dan saya akan di sana dulu. Jadi maknanya saya akan menetap di Malaysia. Dia ada kelebihan oleh kerana dia ni seorang yang menjiwai. Saya rasa dia lebih sesuai dalam bidang motivasi. Saya rasa mereka sudah hebat dan pertahankan agar setiap minggunya mereka akan jadi kumpulan yang terbaik, dan saya harapkan dari kumpulan Rijal akan masuk ke final. Majlis Sukan Negara menjemput Imam Muda dalam program pendedahan isu Palestin. Pada hari ini saya dan juga pegawai-pegawai MSN bersama dengan Imam Muda, 8 Imam Muda termasuk Imam Muda Naufal, yang saya diberitahu antara orang yang terlibat aktif untuk membantu NGO-NGO untuk rakyat Palestin. Dan kita mengharapkan bukan setakat Naufal, Imam Muda yang lain dan juga pemuda-pemuda lain membantu rakyat Palestin. Isu Palestin dapat dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat. Terutama saya sangat takjub apabila Majlis Sukan Negara, satu institusi yang berkaitan dengan sukan, membincangkan isu Palestin. Walaupun kita ini memang agensi yang berkaitan dengan pembangunan sukan prestasi tinggi negara, namun kita sebenarnya setiap bulan kita memang mengadakan majlis-majlis ilmu agama dan terutamanya kepada orang-orang Islam bagi menambah ilmu dan memberi kesedaran tentang Islam kepada pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara. Untuk perjuangan di Palestin, sepatutnya semua masyarakat, terutamanya golongan muda, termasuklah Imam Muda, berjuang untuk memastikan pembebasannya. Dan kita boleh membantu mereka walaupun kita jauh daripada Palestin dengan cara membuat sumbangan-sumbangan, sokongan-sokongan moral dan sebagainya lagi kepada rakyat Palestin yang sedang menderita, dan akhirnya kita berjaya membantu mereka untuk membebaskan Palestin. Sangat perlu perkara ini juga dibawa ke seluruh masyarakat. Bagaimana isu ini semua lapisan boleh membincangkan, kerana Rasulullah SAW sendiri berkata, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak mengambil berat akan urusan orang muslimin, terutama urusan-urusan penting ni, mereka dibunuh, mereka tu kalau tak ambil berat walaupun rasa benci terhadap Zionis itu sendiri ataupun benci terhadap pembunuhan rakyat Palestin, maka kat situ bukanlah dia dikira orang Islam. Sebagai umat Islam, masyarakat Islam, mereka kena prihatin dengan isu ini. Isu Palestin ini sangat penting kerana dalam maqasid syariah, yakni tujuan syariah itu ada 5 yang mana kita perlu utamakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah nyawa.
yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah keturunan, yang kelima adalah maruah. Dan isu ini di Palestin semuanya terancam. Jangan lupa sumbangan kita untuk membantu rakyat Palestin bagi meneruskan kehidupan mereka di sana. Golongan muda, apabila golongan muda ini boleh saya katakan menguasai media, maka di situ peranan orang-orang muda ni, bagaimana Mesir sendiri kita lihat terbangkitnya adalah kerana semangat pemuda. Bagaimana Al-Kahfi sendiri adalah pemuda. Jadi pemuda ini adalah asas kebangkitan umat Islam sendiri. Pertingkatkan sokongan kita, moral, politik dan sebagainya lagi bagi membantu rakyat Palestin. Suruhkan cahaya di hati terang.